Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar kamu pada hari ini? Saya doakan supaya kamu berada dalam keadaan sihat wal afiat. Marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Okey, angkat tangan semua. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل صدق الله العظيم آمين يا رب العالمين. Pembelajaran kita pada pagi ini adalah berkaitan dengan wuduk, tetapi kita tidak boleh menggunakan air. Agak-agak kamu rasa bagaimanakah caranya untuk berwuduk tanpa air? Jawapannya ialah dengan bertayamum. Mesti di antara kamu pernah mempelajari atau pernah mendengar perkataan tayamum. Jadi hari ini saya akan menerangkan kepada kamu cara-cara bertayamum. Okey, jom kita saksikan slide-slide kita pada pagi ini. Slide yang pertama iaitu pengertian tayamum. Tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Niat dan juga syarat-syarat yang tertentu. Apakah anggota tayamum tadi yang saya sebut semasa pengertian tayamum? Iaitu muka dan kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Itulah anggota-anggota tayamum. Slide yang kedua, kita akan mempelajari mengenai dalil naqli tayamum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Al-Maidah ayat yang ke-6. Sedangkan kamu tidak memperolehi air, maka hendaklah kamu bertayamum menggunakan debu tanah yang bersih. Maksud yang bersih itu yang tidak dicemari dengan najis. Sekarang slide yang ke berapa? Slide yang ketiga. Slide yang ketiga kita akan mempelajari mengenai rukun tayamum. Rukun tayamum. Yang dikatakan rukun ni, kalau kita tinggal salah satu rukun, maka tayamum kita tu tidak sah. Baik, kita pergi kepada rukun yang pertama. Rukun yang pertama iaitu berniat. Berniat, saya ada paparkan di sebelah tu. Kamu tengok di sebelah tu. Niat tayamum. Okey, kamu tengok niat tayamum. Sama-sama kita baca niat yang dipaparkan dalam slide yang ketiga ini. Kita tengok sama-sama. Okey, buka mulut. Sama-sama. Nawaitu tayammuma listibahati salat fardan lillahi ta'ala. Ulang. Nawaitu tayammuma listibahati salat fardan lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum untuk mengerjakan salat fardu kerana Allah Ta'ala. Baik, kita pergi kepada rukun yang kedua. Rukun yang kedua. Kedua ialah menyapu debu tanah yang suci ke keseluruhan muka. Yang dikatakan keseluruhan muka ni, semua ni lah gigi rambut ni. Gigi rambut, cuping telinga sini, sampai ke bawah. Itulah yang dikatakan dengan keseluruhan muka. Pada gambaran paparan di sebelah, ada juga ditunjukkan bagaimanakah yang dikatakan dengan keseluruhan muka. Rukun tayamum yang ketiga ialah menyapu debu tanah yang suci ke kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Dua belah tangan hingga ke siku. Ni siku. Daripada sini sampai ke sini. Sebelah kanan dahulu. Lepas tu sebelah kiri pula sampai ke sini. Menyapu debu tanah ke kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Itu rukun tayamum yang ketiga. Tayamum yang keempat ialah tertib. Apa maksud tertib? Tertib ialah mengikut urutan. Tidak boleh langkau. Maksud langkau ni iaitu 1 terus pergi ke 3. Niat terus ke menyapu debu tanah tangan hingga ke siku. Itu adalah salah.
kita mesti ikut urutan lah. Urutan iaitu yang pertama, rukun yang pertama berniat. Rukun yang kedua menyapu debu tanah ke muka. Rukun yang ketiga menyapu debu tanah ke tangan hingga ke siku. Dan seterusnya tertib. Itu yang dikatakan tertib, mengikut urutan. Kalau tak ikut urutan, tidak sah tayamum tersebut. Kita masuk slide yang keempat. Slide yang keempat iaitu sunat tayamum. Sunat tayamum. Sunat tayamum yang pertama ialah membaca basmalah. Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Dua, sunat tayamum ialah menyapu muka dari atas ke bawah. Yang ketiga, menipiskan debu di tapak tangan. Macam tu, tipiskan. Okey, menipiskan debu tanah di tapak tangan. Lihat pada paparan sebelah. Merenggangkan jari ketika menepuk debu. Renggangkan jari. Renggang ni rapat, renggangkan jari ketika menepuk debu. Kalau rapat sah tak? Sah. Yang ni adalah sunat. Sunat tayamum. Sunat tayamum ialah mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ada dua belah tangan, buat kanan dahulu, lepas tu kiri pula. Okey? Itu yang kelima. Yang keenam menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni arah kita semayang. Hadap kiblat. Yang ketujuh, sunat tayamum ialah membaca doa wuduk selepas tayamum. Okey? Tengok pada paparan slide. Di slide, tengok pada paparan di slide. Cara-cara membaca doa selepas tayamum. Angkat tangan. Baik, angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Wa ja'alni minal mutatahirin. Wa ja'alni min ibadikas salihin. Amin. Kita pergi pada slide yang terakhir di minggu ini, iaitu sebab-sebab mengharuskan tayamum. Apakah sebab-sebab yang mengharuskan tayamum? Pertama ialah tiada air setelah berusaha mencarinya. Cari merata ada air memang tak ada. Yang tu boleh tayamum. Kalau cari ada air, maka kena ambil wuduk macam biasa. Kedua, ada air tetapi hanya cukup untuk kegunaan diri sendiri dan juga ternakan. Kalau kita tak guna untuk diri kita, kita boleh mati. Contohlah. Ataupun kita tak bagi minum air tu dekat ternakan, ternakan tu boleh mati. Yang tu pun boleh tayamum. Selalunya kita dekat Malaysia ni, kita dekat negara kita ni, alhamdulillah lah setakat lah. Tiga, jarak tempat untuk nak dapatkan air tu terlalu jauh. Dah lah kita nak pergi ambil air tu jauh sangat, sampai habis waktu. Maka kita boleh tayamum. Maksudnya jauh sangat lah. Bukan dekat-dekat. Jauh ni jauh sungguh-sungguh hati lah. Jauh. Okey. Maka dibolehkan tayamum. Sebab-sebab mengharuskan tayamum. Yang keempat, sebab-sebab mengharuskan tayamum ialah terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit. Contoh pada paparan sebelah juga, tangan dia berbalut. Berbalut maksudnya kalau kena air, luka dia tu lagi teruk. Maka kita boleh tayamum. Sapu saja debu tadi di atas pembalut tadi. Salah sapu di atas balutan itu tadi. Sebab-sebab mengharuskan tayamum ialah musuh terlalu dekat dengan tempat yang ada air. Kita pergi je kena tembak. Boom! Kalau kena tembak mati, tak boleh. Jadi memudaratkan diri kita. Nak pergi ambil wuduk, nak pergi cari air, ada musuh. Jadi kita boleh tayamum. Yang terakhir ialah cuaca terlalu sejuk. Tengok pada gambaran tu, tengok gambar tu. Cuaca dia sangat sejuk, terlalu sejuk. Kalau sentuh air ni tak boleh. Jadi sejuk sangat, sejuk, beku, sejuk. Maka tak boleh kena air. Dibolehkan tayamum. Okey, itu adalah penerangan mengenai sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Okey, itu saja untuk penerangan pada minggu ini berkaitan dengan tayamum. Jumpa lagi di minggu yang akan datang, insya-Allah. Okey, jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.
Baik murid-murid, untuk latihan pengukuhan, kamu diminta menulis sebab-sebab mengharuskan tayamum dalam peta yang disediakan. Ini adalah latihan pengukuhan bagi kamu. Kamu boleh tulis di dalam kertas A4 ataupun di dalam kertas buku latihan. Sekian, terima kasih.